Baik, Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Terima kasih buat anda semua. Masya Allah, terima kasih juga buat Ustaz Izmir. Kita teruskan Assalamualaikum pagi ni bersama dengan Masjid Asyakirin. Di mana kita lihat tadi kan video berkaitan dengan pengadu domba. Masya Allah, itu dah celaka pengadu domba. Sangat, aku kata, bukan menyusahkan diri, juga menyusahkan orang sekeliling. Masya Allah, kita nak tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengan dia. Kan sudah pasti itu adalah satu dosa besar sebenarnya. Masya Allah, bersama dengan saya sekarang ni di studio, saya bawakan khas kepada anda semua selaku pengerusi jawatan kuasa penaja kompleks Masjid Asyakirin BMC. Kita bersama dengan Ustaz Wan Muhammad Jeffrey Wan Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz pagi ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lama tak bersama dengan Ustaz sebenarnya. Masya Allah, Alhamdulillah, rezeki kita pagi ni Alhamdulillah. Jadi Ustaz, topik kita hari ini celaka pengadu domba. Seperti mana kita lihat tadi tu pun dalam video tadi, bingkisan tadi tu pun macam takut juga kan Ustaz, kita menjadi batu api dan sebagainya. Kalau Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami apakah yang disebut dalam Al-Quran dan juga hadis tentang mengadu domba ni Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Dewi. Alhamdulillah rezeki jumpa dengan Dewi mulai pagi ni kan. Alhamdulillah. Baik, istilah mengadu domba ni dia macam klasik sikit kan. Apa dah adu domba? Mudahnya bagi kita ni nak faham mengadu domba ni batu api lah. Batu api lah istilah orang kata istilah penggunaan bahasa harian. Kalau kita sebut pengadu domba tu macam filem Piramli pula kan. Jadi orang kata apa pengadu domba? Jadi maksud pengadu domba ini adalah batu api. Dan dalam bahasa Arab disebut dengan namimah. Namimah ataupun disebut juga dengan nama qatat. Itu istilah-istilah bahasa Arab lah. Baik. Berkenaan dengan namimah ataupun batu api pengadu domba ni, Al-Quran jelas. Dalam Al-Quran surah Al-Qalam, Allah menyebutkan wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim. Jangan sekali-kali kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah. Banyak demi Allah aku tahu wallahi benda-benda macam tu jangan bahaya. Hammazin yang mana lagi mereka tu hina, masya'in binamim yang mana mereka ini berjalan dengan menghemburkan namim tadilah, adu domba ataupun disebut juga sebagai fitnah lah, sebab apabila benda tak betul dia jadi fitnah. Baik. Jadi dalam ayat ini jelas Allah Taala sebut namim itu. Maknanya jangan kita ikut, maknanya dia membawa kepada hukumnya haram. Sebab Nabi sebut awal-awal lagi berkenaan dengan namimah ni, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang namam, mengadu domba ataupun menjadi batu api. Itu hadis itu muttafaqun alaih. Disebut oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka jelas dalam perbincangan kita berkenaan namim ini ataupun mengadu domba ni hukumnya adalah haram. Ijma' ulama mengatakan dianya haram. Dan juga kita kena perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Hujurat ayat 12, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan. Mahukah kamu itu memakan daging saudara kamu yang telah mati? Maknanya seolah-olah perkara ni makan daging dia lebih kurang macam mengumpat jugalah hukum dia, keadaan dia. Sebab Islam ini melarang daripada kita mencetuskan perbalahan. Jadi daripada adu domba itulah tercetusnya buruk sangka. Mungkin benda yang disampaikan itu betul, tapi dia akan menyebabkan persepsi-persepsi. Jadi Islam ni agama perpaduan, agama persaudaraan. Jadi apabila kita bawa benda-benda sebegitu, maka menimbulkan cetusan-cetusan dalam hati. Itu yang membahayakan. Dan kita kena ingat juga, Nabi sebut man somata najah, barang siapa yang banyak diam dia yang berjaya. Jangan ada banyak mulut sangatlah. Dan juga kita kena ingat, kita ni masuk ke dalam syurga, akan dapat masuk syurga kerana dua perkara, dan akan masuk ke neraka juga kerana dua perkara. Masuk syurga kerana dua perkara. Pertama ialah kerana takut kepada Allah. Yang kedua ialah budi pekerti yang baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jelas.
Dua perkara. Nak masuk syurga, baik takut pada Allah dan takut budi pekerti yang baik sesama manusia. Itu maknanya kita jaga hubungan sama manusia. Dan kita akan masuk neraka kerana dua perkara ataupun dua sebab yang Nabi sebut dalam hadis Nabi, mana masuk kerana dua rongga. Pertama ialah kerana mulut. Yang kedua ialah kerana kemaluan, rongga kemaluan. Jadi jelas Nabi sebut mulut ni punca bawa kepada neraka. Maka itulah bahayanya benda-benda yang kita sebut dengan mulut ni. Allahu akbar. Sebab tu dalam hadis disebut as-samtu hikmah. Diam itu bijaksana. Wa qalilun fa'iluh. Sebenarnya tak ramai orang yang boleh buat benda tu. Diam-diam ni orang bijak. Rupa duduk senyap tu nampak macam tak pandai bercakap, tapi itulah orang yang bijak. Masya-Allah. Tapi susah nak cari orang yang duduk diam ni. Itu kaedah-kaedah yang kita kena fahamlah dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita perhatikan hukum namimah ini jelas. Kalau disebut, kalau kita rujuk pada kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi, disebut sebagai dalam bab yang ke-45 disebut dengan nama An-Namam, iaitu pengadu domba, disebut sebagai dosa besar. Jelaslah. Mana itu kalau nak sebut Quran, hadis, pandangan ulama, di situ jelas. Itu dah dosa besar sebenarnya. Ya, betul. Batu api atau pengadu domba ni kan. Betul. Cuma orang buat dosa besar ni, ahli sunnah wal jamaah tak kata dia tu kafir je. Dia masih Islam tapi dia berdosa. Tapi takkan kita nak jadi orang Islam yang berdosa. Dia tak keluar daripada agama selagi mana dia tidak menghalalkan perbuatan haram, maka dia kekal Islam. Tapi dia duduk dalam keadaan berdosa lah. Kita sembahyang nak pahala, tiba-tiba buat dosa. Rasa macam tak tahu mana satu yang berat kan. Kalau berat belah ibadah, alhamdulillah. Takut berat belah maksiat, na'udzubillah lah. Itu baik. Itu dia kan. Jadi macam besar tu, orang kata berat sebenarnya. Orang kata dosa pengadu domba ataupun batu api itu sendiri kan. Tapi Ustaz, bagaimana agaknya kalau kita pula berhadapan dengan orang yang bersikap namimah ni Ustaz? Kadang-kadang kita memang seperti mana Ustaz, ada kalinya memang apa yang dia cakap tu betul, ada benar dia, tapi sepatutnya dia mendiamkan diri atau tidak menambahkan garam, penyisa dan sebagainya kan Ustaz. Bagaimana kita nak berhadapan dengan orang begitu Ustaz? Baik, kita perhatikan dulu sebelum kita pergi kepada bagaimana cara tu, kita tengok hukuman dulu. Janji Allah kepada orang yang namimah ini. Sebagaimana hadis yang kita sering dengar, Rasulullah lalu sebuah kubur, Rasulullah kata dua kubur, dua ni sedang diazab. Bukanlah kerana mereka itu melakukan sesuatu yang besar. Tapi yang pertama ialah kerana mereka kencing tapi tidak bersih. Yang kedua ialah kerana mereka ini berjalan dalam keadaan yamshi bin namimah, berjalan dengan keadaan mengadu domba. Maka di situ menceritakan dalam kubur lagi dah kena azab. Allahu akbar. Jadi persoalannya, kita ni memang hidup dalam masyarakat, perangai manusia ni macam-macam. Jadi macam mana cara untuk kita nak menjauhkan? Itu persoalanlah kita kena tengok. Nabi bagi satu panduan. Nabi sebut kepada para sahabat, Nabi kata, la yublighuni ahadun an ashabi syai'an. Jangan kamu ceritalah, kamu semua ni jangan cerita pasal sahabat aku apa-apa pun. Jangan cakap dekat aku cerita sahabat aku ni. Siapa mana-mana sahabat aku ni. Fa inni uhibbu an akhraja bisa wa an alai ilaihim. Aku pergi jumpa mereka itu dalam keadaan wa ana salimus sadri, dalam keadaan dada aku bebas, selamat, tak ada prasangka. Jangan duk cerita-ceritalah. Mari, sahabat kamu Abu Bakar begini, Umar, tak payah. Ali begini, Osman begini, Abu Badah bin Samit begini, tak payah. Tak payah. Nabi kata jangan cerita. Yang pertama, jadi pertama kita ambil di sini, kita apabila datang orang yang nak cerita, tolak awal-awal. Tak payahlah saya minta maaf, saya tak nak dengar. Saya busy. Saya tak nak dengar, tak nak terlibatlah, tak apalah. Okey, yang pertama. Yang kedua ialah kita nasihat dia. Kalau kita mampu, nasihatlah, sebab agama ad-din nasihah. Agama itu adalah terdirinya pada nasihat. Jadi kita nasihat kalau yang kita mampu. Yang kita mampu lagi, cegah kalau kita mampu. Dan yang ketiga, kita kena ada satu sifat benci dalam diri kita.
kita benci kerana apa? Kerana mereka ini adalah orang yang dibenci oleh Allah. Nabi sebut tajidu syararan nasi zal wajhain. Ada seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk Nabi kata mempunyai dua wajah. Maknanya dengan orang ni cakap begini, dengan orang ni cakap begini, dua wajah. Seburuk-buruk. Maka Nabi kata ini orang buruk. Dan yang ketiga, yang keempat, apabila kita dapat maklumat atau cerita tu, maka kita tidak berprasangka, tak ada prasangka buruk. Ya. Kita iyalah kadang-kadang kita tak nak dengar pun orang duk cerita kan. Jadi kita jangan ada prasangka. Ada prasangka buruk pada apa yang disampaikan tu. Sebab itu kita kena orang panggil bersifat berlapang dada. Masya-Allah. Kena positive thinking lah kalau orang bahasa sekarang kan. Okey, yang seterusnya kita tengok juga apa yang lagi kita boleh buat ialah kita jangan cari aib orang lain. Yang penting jangan carilah aib orang lain. Wala tajassasu. Dah dengar tu, oh betul juga ya. Jangan buat kita menambah-nambah. Kita pula iyalah patutlah belum ni aku itu merosakkan. Dan yang terakhir yang boleh kita patut sangat-sangat kita buat, bila dah dapat kita pula jangan sambung. Kita yang jangan buat namimah tu. Stopkan Kita stop. Sampai kita je cukup. Ya. Masya-Allah. Itu dia kan, masya-Allah. Jadi Ustaz, kita sudah pastinya antara salah satu saya yakin punya mengadu domba itu adalah penyakit hati sebenarnya. Baik. Dan cara untuk kita membersihkan hati dengan bersedekah, insya-Allah. dengan berinfak. Insya-Allah mungkin Ustaz boleh kongsikan berkaitan dengan kempen Masjid Asy-Syakirin kepada penonton-penonton. Assalamualaikum pagi ini, masya-Allah. Alhamdulillah saya hari ini pun akan ke Pejabat Agama untuk membincangkan dengan lebih serius pembinaan kami, masjid kami Bandar Kota Ceras. Terima kasihlah saya ucapkan kepada penginfak. Insya-Allah permulaan pembinaan dalam perancangan kita pun dah mohon kelulusan untuk pecah tanah dan sebagainya, dan insya-Allah kalau tidak ada halangan kemungkinan besar kita akan mula pembinaannya pada bulan selepas raya haji lah. Masya-Allah. Tak lama dah tu. Cuma yang kami agak bimbang apabila dah mula pembinaan itu, maka perlulah keuangan tu lebih kukuh. Belum start ni tak apalah orang kata, tapi kalau dah start tak boleh nak berhenti. Jadi kerana itulah kami mengharapkan sumbangan-sumbangan daripada penginfak, yang mana nanti insya-Allah masjid ini pasti buat masa sekarang pun. Semalam saya bincang dengan AJK Surau, yang kita dah ada surau di tempat tu. Dia kata bila Ustaz cadangan masjid? Saya kata mungkin tahun ni. Itulah kami pun duk tengok jemaah melimpah-limpah. Nak besarkan surau, takut nanti redundant dengan nak buat masjid, dia kata. Jadi saya kata insya-Allah sabarlah ya. Kita insya-Allah kalau tak ada masalah, insya-Allah kita akan berjalan pembinaan. Maknanya keperluan. Saya nak cerita keperluan penduduk untuk mendapatkan tempat solat yang selesa memang. Dan majlis ilmu kita akan teruskan, dan kita pasti masjid adalah tempat dakwah. Kita membantu tempat dakwah, pahalanya berterusan. Masjid tempat ibadah, kita membantu orang beribadah, pahalanya berterusan kepada kita. Apatah lagi kita bina rumah Allah. Masya-Allah. Semua itu menghasilkan pahala kepada kita. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya-Allah, itu nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ni. Insya-Allah kita sedekah infak dan ambil snap, dan kita sebar luaskan, mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat kan. Jadi terima kasih Ustaz, masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ustaz Wan Muhammad Jeffrey selaku pengerusi Jawatankuasa Penaja Kompleks Masjid Asy-Syakirin BMC. Saya doakan semoga dipermudahkan segala usaha dan juga kerja-kerja dalam pembinaan kompleks Masjid Asy-Syakirin BMC ni Ustaz. Masya-Allah. Dan insya-Allah rezeki kita jumpa lagi Ustaz. Insya-Allah. Kita nak berehat dulu seketika. Kita kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam.